Mungkin anda boleh hilang sebahagian atau keseluruhan papan asal, oleh itu jangan gunakan modal daripada wang yang anda tidak sanggup rugi. Anda seharusnya mengetahui risiko kaitan dagangan online dan mendapatkan pandangan daripada penasihat kewangan bebas sekiranya anda mempunyai sebarang kemusykilan. Nama saya Zulkifli Abdul Razak, panggil Zul saja, seorang pelabur sepenuh masa dan dalam dunia dagangan saya dah buat lebih daripada 20 tahun. Okey, kita lihat apa yang sedang berlaku dalam pasaran. Sebentar tadi kita ada GDP untuk Europe, tapi angka ni keluar seperti jangkaan 2.2 untuk kuartal ketiga dan inilah bacaan yang terakhir. Jadi tak ada banyak impact dia. Kita ada Reserve Bank of Australia yang juga mengekalkan polisi seperti jangkaan. Kita ada Bank Pusat China semalam telah mengurangkan reserve requirement ratio dan itu menyokong kepada kecairan pasaran di China. Lain daripada itu, kita ada sentimen yang lebih positif kepada varian baru COVID-19 Omicron, di mana pasaran menjangka bahawa setakat ini impak daripada Omicron nampaknya agak terkawal. Simptom pesakit adalah lebih tak seburuk seperti yang dijangka. So setakat ini sentimen pasaran lebih positif dan kita ada lonjakan di pasaran di indeks equity utama, di commodity dollars, terutamanya untuk Canada dollar ke arah Bank of Canada yang dijadualkan akan bermesyuarat pada minggu ini, dan dijangkakan pada tahun depan akan ada 4 kali dia punya kenaikan kadar faedah. Ini disebabkan oleh kenaikan inflasi, ekonomi yang kukuh, data pekerjaan yang positif pada Jumaat lepas. Jadi ini semua menyokong kepada Bank of Canada dijangka akan mengetatkan lagi polisi dia, tetapi belum pada mesyuarat kali ini, tetapi kita akan nampak persiapan ke arah tahun depan. Jadi itu yang kita jangkakan untuk Bank of Canada. Untuk data pada malam ini agak senyap. Kita akan ada IV satu lagi, di mana kita jangkakan bahawa bacaan untuk IV untuk Kanada dijangka akan menunjukkan aktiviti ekonomi yang lebih kukuh di Kanada. Malam ni kita sedang menunggu kepada data China, data trade balance, tapi kalau kita lihat kat kalender ni tak keluar lagi, tapi dekat tempat lain dah keluar, di mana trade balance China menunjukkan bahawa ekspor China meningkat, lebih positif kepada aktiviti ekonomi di China. Jadi itu yang kita ada sekarang. Jadi kita lihat dekat chart apa yang kita nampak. Okey, jadi pergerakan semasa menunjukkan lonjakan seperti yang kita sebut sejak daripada kejatuhan pada Jumaat lepas. Ini adalah apa yang berlaku pada minggu lalu. So sekarang ni buka minggu ni we are looking at this move. Tapi kena faham bahawa setakat ini jumlah siri pergerakan menurun dia, ini adalah siri pergerakan motif. Kita ada 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9. Ini menunjukkan ini adalah kiraan motif. Saya boleh tukar chart dia menjadi korektif, tetapi setakat ini selagi high di sini holding, kita katakan bahawa movement yang motif, maksudnya 5, 9, 13, itu adalah kiraan untuk motif. Tambah 4, tambah 4 akan diikuti oleh satu kiraan korektif 3, 7, 11 dan seterusnya. Jadi kalau kita lihat jumlah-jumlah lekuk yang ada di sebelah sini, setakat ini kita pun dapat bacaan motif 1, 2, 3, 4, 5. Jadi kita tak lagi sampai 7 ataupun 11. Jadi kita jangkakan pergerakan ini akan masih lagi ke atas. Untuk melengkapkan sekurang-kurangnya 7 lekuk. Kalau dia nak jatuh pun belum. Adakah possible untuk dia terus naik? Yes, saya boleh tukarkan yang di sebelah sini menjadi A ataupun ini sebagai W, X dan Y sebagai W. Ini X, ini A, ini B dan ini C sebagai Y, dan kita akan dapat 7 di sebelah sini. Maksudnya ini dikira sebagai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
boleh dikira macam tu. Betul atau tak? Tak tahu. Yang saya tahu, saya cuma berminat kepada indeks untuk mencari peluang untuk long lagi indeks hanya jika mana-mana indeks break high yang ini, permulaan movement daripada minggu lepas ya. Jadi sekiranya high berkenaan break, then saya akan mencari kepada indeks hanya jika high di sini break. Maksudnya di H4 sekiranya kita ada break ini kita ada break ini 1 2 3 4 5, jadi sekiranya ada pullback saya akan mencari peluang untuk long hanya jika itu berlaku. Sekiranya itu berlaku, kita akan pindahkan 3 di sini, 4 di sini, dan kita sedang melengkapkan 1 2 dan seterusnya kepada wave 5 kepada ke atas. Hanya jika itu berlaku. Sekarang ni tak. Tapi bukan untuk US 500, sebaliknya kepada US 30 yang kita tahu dia belum lagi melengkapkan 100% extension daripada lekuk yang ini. Ini belum lagi sampai 100%. Jadi sekiranya kita ada breakout tak sampai 100%, 1, 2, 3 saya berminat untuk nak long untuk US 30. Boleh? Hanya jika current move break high yang sama. High yang ini. Hanya jika high yang ini break. Jadi sekiranya dia break dan breakout dia dalam motif punya kiraan iaitu sama ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 dan 9 or whatever. Wassalam Kimi. Then 1, 2, 3 tu kita akan cari untuk long. Hanya jika itu berlaku. Ya. Lain daripada tu tak, kita masih jangkakan bahawa jumlah kiraan yang sama 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 dan kita jangkakan kat sini akan buat 3, 7 ataupun 11 ataupun 15 or whatever selagi dia tak break this high. Itu yang kita jangka. Jadi kita masih menjangkakan akan ada satu lagi kelemahan sebelum kita ada bigger bounce. Jadi itu setakat ini view kita belum ada pertukaran selagi structure tu belum break. Jadi itu sebabnya. Okey. Sekiranya ini berlaku ke bawah lagi, sama ada dia break atas ataupun ke bawah, saya akan trade untuk US 30. Kalau dia ke bawah daripada semasa, ini tempat kita nak masuk. Kalau dia break high ke atas, then ini tempat kita nak masuk. Tak kisah atas ke bawah ke, ini ada incomplete sequence untuk US 30. Katalah dia complete, kita cari dekat DEX. Maksudnya macam ni. Selagi dia tak melengkapkan structure daripada sini 100%, dia tak lagi sampai 100%, katalah dia break Dia break sekarang 1, 2, 3, 4 dan 5 break tapi tak sampai 100% ni, pullback 1, 2, 3 kita akan cari untuk long. Kita akan extendkan wave 5. Boleh Kimi? Benda ulang-ulang kan Kimi? Sampai lekat kat otak Kimi. Okey, kalau dia buat ke bawah, 2 ni kita masuk. Itu sahaja. Itu adalah untuk US 30. US 100 saya tak minat disebabkan oleh movement yang sama, structure yang sama dah melengkapkan 100%. DEX tak lengkap lagi. Jadi sekiranya pullback ke bawah ataupun breakout ke atas, kita ada tempat yang sama. Tempat yang sama yang belum lagi sampai 100%. Hai Oman. Petang tadi tak ada Man. Jadi kalau dia break hanya jika dia break dan tak sampai lagi 100%. Jadi pullback ini kita akan trade. Jadi kita akan ubah 3 ke sini, 4 ke sini ataupun kita jadikan dia flat. Faham tak? Paling simple kita jadikan dia flat. Tapi saya tak akan tandakan flat. Sebab sini ada 5. A, B dan C. Nampak tak?
Macam-macam cara. Kalau setakat edit wave, macam-macam cara. Tapi yang penting kita tunggu trend. Trend adalah sama ada trend yang besar, yang bawah ni. Ataupun trend yang kecil, kalau dia break yang ini, tak sampai lagi tak sampai lagi 100%, then 3 wave ini kita masuk. Antara dua. Okey, apa pun pada semasa anda tak buat apa. Kita dah bercakap mengenai lonjakan ini sejak dari Isnin. Bukan kita tak tahu. Kenapa tak masuk dia? Saya tak masuk dia sebab saya ikut benda berulang. Itu sahaja. Saya ikut satu disiplin lah nak trade dia. Ini mungkin jadi flat tau. A, B, 1, 2, 3, 4, 5. Lepas tu jatuh bawah balik. Boleh jadi flat. Apa pun anda tak buat apa kawasan ni. Kalau break atas ataupun ke bawah, dan kita masih ada sequence, masih ada siri pergerakan yang kita boleh trade. Ingat, kalau anda tengok level semasa ni, okey, dia berada dalam kawasan equilibrium. Anytime untuk dia reverse, jaga-jaga sikit. Anytime dia berada dalam kawasan equilibrium. Okey, kalau dia break, kita akan jadikan dia sebagai flat. Sebab kita masih ada view dia ke bawah. Kalau yang lain break ke atas, then ini habis dan kita akan jadikan sini sebagai flat. Flat ataupun WX dan Y. Nampak? Elliott wave ni cuma apa yang kita jangka berdasarkan correlation. Bukannya lukis Elliott wave, main lukis sahaja. Sebab ada banyak structure yang kita boleh tradekan dia. Alamak, kejap. Okey. Tadi nampak saya kejap, saya refresh balik browser. Okey, okey. Okey. Kimi, Oman, okey tak? Nampak macam kita lag sikit. Tak apa, kita continue je. Zatul okey, Zatul? Nampak macam kita lag jauh. Tak apa. Okey, saya dah nampak yang ni. Okey, so ingat ini berada dalam area, thank you Zatul. Kita berada dalam area, ada stuck hari ni. Okey. Refresh browser, kejap ya. Refresh browser. Refresh browser. Okey. Okey, so ingat movement sekarang ni berada dalam area equilibrium. Kalau dia break 1618, kita akan jadikan ini sebagai A, B, dan ini adalah 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum kita jatuh ke bawah. Sekiranya mana-mana indeks break high kat sini dan ini tak ada. Sebab itu anda tak trade di sini. Anda cuma trade bila trend tu establish. Sekarang ni sideway market. Itu sebab dia. Bukan setiap lekuk kita nak trade. Okey, itu adalah untuk DEX. Jadi DEX dan juga US 30. Dua tu yang saya minat. JP 225, structure dia pun sama. Kita di sini dah ada flat. Ini A, ini B, ini 1, ini 2, 3, 4 dan 5. Ini dah nampak sebagai flat. Okey, ini adalah untuk JP 225. Kita tengok UK 100 pun hampir. Jadi kalau mana-mana indeks break, then kita tukar view kita, tak ada dah ke bawah. Yes. Apa pun, anda tak buat apa sekarang, pada kawasan sini, it is considered sebagai sideway market. It is considered as a sideway market. Selagi dia tak break atas ataupun break di bawah. Ataupun break di bawah. Jadi kalau dia break atas ni, 1, 2, 3, 4, 5, dan indeks-indeks lain semua kita tukar kini. Sini akan jadi 3, balik kepada apa yang kita lukis dahulu. Sini akan jadi 4, dan kita akan ada
1, 2. Dan itu anda boleh trade untuk indeks. Hanya jika itu berlaku, dan kita akan tengok kepada yen pair untuk long. Hanya jika ini breakout ke atas. Kalau tak tak ada. Dan kita akan kuatkan lagi untuk US dollar. Movement ini adalah US dollar move. Anda perasan tak? Movement sekarang ni, anda tak nampak euro US dollar pecut kan? Anda tak nampak UJ pecut kan? Tak nampak? Tak nampak. Sebaliknya, kita nampak AUD JPY, kita nampak CAD JPY, kita nampak mana lagi? Kita nampak mana? NZD JPY lah. Itu bermakna movement ini tak diikuti oleh kekuatan yen. Sebaliknya, dia diikuti oleh tak ada. Yen dan juga US dollar lebih sideways. Kalau kita nak katakan US dollar lemah, euro US dollar kena pecut. Ini tak pecut. Ini boleh jadi macam ni. A, B dan C untuk X sebelum dia naik ke atas. Ataupun seperti yang kita tandakan sekarang. Jadi tak ada kelemahan yen. Biarpun indeks tengah pecut, RSI dia tertinggi kan. RSI ni tinggi, stokastik naik. But kita masih berada dalam divergence. Nampak Kimi? Nombor 2, kita nampak untuk USD JPY ni tak pecut. Tak pecut. Tak ada kelemahan yen. Kalau dia pecut, itu kelemahan yen. Nak kata US dollar lemah? Tak. Sebab kita pun nampak untuk USD JPY ke atas tapi tak pecut. Sebaliknya kita nampak untuk euro US dollar ni ke bawah. Ini US dollar punya move. Itu US dollar punya move. Maksudnya ini masih mungkin berlaku. Sebab itu saya tak tukar dia. Ini masih mungkin berlaku ke bawah. Mana-mana indeks breakout ke atas, dan kita tukar view kita. Tapi setakat ini bounce dia adalah 1, 2, 3, 4, 5. It's as easy as that. 5. Jadi ini tak dapat habis kat sini. Dia akan buat 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5. Unless dia break, dan kita tukar view kita tukarkan ini sebagai W, X dan Y. Itu dia. Sebab itu jangan percaya elite wave. Ambil correlation. Setakat ini tak ada. Kalau break, dan kita buat. Selagi dia tak break, kita akan ikut kepada count dia, kepada siri pergerakan dia. Kalau dia break, dan kita tukar. Jangan degil. Apa-apa kat sini anda tak buat apa, break ini ataupun break bawah ni, dan kita ada. Kalau break bawah, itu adalah continuation daripada sini. Kalau break atas, dan kita akan ada fractal baru, dan kita trade. Okey. Break ke bawah USD JPY, lengkapkan pergerakan ini. Okey, lengkapkan pergerakan ini. Ini boleh jadi flat. Ini boleh jadi flat. Ini memang flat. Saya boleh jadikan dia sebagai running flat. Faham? Running flat. Saya boleh jadikan dia sebagai running flat. 3 ni macam ni, lepas tu jatuh. Dia start sampai kat situ untuk USD JPY. Dalam belief dah bang sequence dengan correlation sahaja. Ya. Elite wave ada banyak structure yang kita boleh letakkan kat situ. Nak jadikan ini sebagai segitiga pun boleh. Nak jadikan, kalau setakat elite wave, you can come up with a count untuk elite wave. You can come up with anything. Saya boleh lukis dia ke atas, saya boleh lukis dia ke bawah, saya boleh lukis dia tak ke mana, sideways, range, WXY ataupun segitiga. Kalau setakat elite wave. Jadi sebab itu kena ambil pasal dynamic, the correlation, dan kita mapkan berdasarkan itu.
Kalau mana-mana indeks break ke atas, then kita akan tukar view kita. Ya. Dan kalau itu berlaku, ini dah lengkap wave 3. Wave 4 ini. Kita akan lengkapkan. Dan kita akan habiskan wave kita akan extendkan lagi. Sebab indeks extend kan. Anda tak dapat lukis USD JPY ke bawah. Itu bermaksud anda akan letakkan 3 di sini, 4 ini di sini, dan kita sedang habiskan 5 untuk habiskan 3 biru, dan kita ada 4. Dan kita ke atas. Barulah sekuen dia kena. Baru kita tak nampak kekuatan yen. Sebab kalau kita katakan indeks break ke atas, semasa tak. Semasa masih yang sama. Semasa. Jadi kita akan ada correction ini. Correction ini membenarkan indeks untuk buat turun kat sini. Sebelum dia naik balik. Okey, ingat. Ini wave 2. Okey, itu wave 2. Jadi kita akan ada momentum yang laju sikit. Okey, jadi ini akan buat correction. Ini akan buat correction. AUD JPY akan buat B. CAD JPY akan buat correction. Dan seterusnya. Okey, kalau nak masuk, saya tengah cari peluang untuk shorter term. Sekiranya ini berlaku. 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3 ke bawah. Kalau untuk Euro JPY. Lain daripada tu, Yen pair tak ada. Sebab ini tak break. Ini tak break high. GBP break high. GBP break high di situ. Ini break high. Jadi movement sekarang tu daripada high. Jadi dia daripada yang kuat. Sebaliknya, Euro JPY. Euro JPY. Sebaliknya. Euro JPY di sini. Dia tak break high. Jadi trade apa yang lemah? Ini tak break high. Jadi ini kalau dia bounce 3 wave, anda boleh short untuk Euro JPY. Okey. Ini kita dah ada 3, 1, 2, 3. 1, 2, 3. Breakout dengan 5. So, 1 dan ini 3. Sini 3. Teruk lukisannya. Sini 3. Sini 3. Dan kita jangkakan sini akan ada 3. 3, 3 dan 3. Jadi breakout dia 5. Ini A, ini B. B ini anda boleh short. Nampak? Application of structure knowledge. Dekat situ. Memahami ataupun mengetahui structure. Okey, ini anda boleh cari peluang untuk short. Sekiranya kita ada 1, 2 dan 3. Okey, itu adalah untuk apa ni? Untuk Euro JPY. Untuk Euro JPY. Jadi kita sedang melihat satu correction sekarang. GBP JPY pun sama. AUD JPY pun ini akan ada correction. Dia tak adalah naik terus. CAD JPY pun sama. There will be a correction sekarang. Euro US dollar ini masih ke bawah. Kalau dia break, ini masih lagi X. Tak ada apa-apa pertukaran. Kalau dia terus break ke bawah, then kita akan habiskan 4 di sini. Kalau itu berlaku, then indeks akan habis di sini sahaja. Satu lagi low dan buat 7 swing. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan jatuh ke bawah. Kalau apa pun di sini tak ada apa-apa. Anda sedang menunggu kepada satu correction.
Kalau euro US dollar break dan break bawah ini. Break bawah ini. Selagi dia tak, kalau dia break ini saja tak ada apa-apa. Ini A, ini B, ini C ataupun whatever. W, X dan Y. Jadi ini cuma X. Kalau dia break, then kita habiskan 4 di sini. Hanya jika itu berlaku. Don't overreact. Jangan peduli semua lekuk. GBP US dollar pun sama, breakout ke bawah, kita akan habiskan ini sebagai B. Kita akan jadikan sini sebagai flat. Sebab sini 5 wave. Ini 5 wave. Itu adalah AUD US dollar sama seperti Euro JPY tadi. Kita ada 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 3, breakout 5, B ini, kalau indeks tak break atas, ini akan jatuh ke bawah. Kalau B ni sampai, indeks akan mula jatuh. Kalau indeks breakout ke atas, kita akan habiskan movement ini di sini. Bukan yang ini, sebaliknya 4 ni di sini. 1 ni akan pindah rumah bawah. Ini akan jadi intermediate. Faham tak? Gini, ini 1 kat sini, 2 kat sini. Ini semua adalah dalam intermediate, biru. Dan ini adalah wave 3, ini wave 4. Dan kita masih ada 5 wave ke atas. Ataupun ke bawah lagi. Apa pun anda tak buat apa. Ini tak buat apa sekarang. Hanya jika B ni sampai, dan kita trade. Lain daripada itu tak ada. Breakout atas dan kita trade. New Zealand dollar pun sama. Antara dua, di antara AUD US dollar ataupun NZD US dollar. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Breakout 5. 1, 2, 3 kita cari untuk short. Siapa yang ikut Azni punya session tadi ini adalah klasik untuk ABC. Ini adalah klasik untuk ABC punya break. Anda boleh tanya Azni dalam sesi beliau besok. Itu adalah klasik untuk ABC. Okey? Itu adalah untuk dolar. Jadi setakat ini, kita dah ada untuk 3 struktur yang sama. 3 struktur yang sama. Yen pair. Yang kita boleh cari peluang untuk nak trade. Iaitu Euro JPY. Okey, saya ambil screenshot dia sekejap. Euro JPY. Mana Euro JPY kita? Okey, itulah untuk Euro JPY Okey, itulah untuk Euro JPY. Kita tengok lepas ni. Okey, itulah untuk Euro JPY. Saya nak tunjukkan kepada anda struktur dia sama. Yang kedua adalah kita ada untuk dollar pair X dollar pair US dollar. Pairs. Anda tengok struktur dia. Ni adalah untuk okey. Ini adalah untuk AUD US dollar.
AUD US dollar. Lepas ni kita tengok balik Dan satu lagi adalah NZD US dollar. Dah nampak kan benda ni kan? Sebab itu tak dapat cuma guna elite wave sahaja. Ramai cuba buat elite wave sahaja, anda dia nak analisa tak dapat. Dia bagus. Elite wave tu bagus, tapi cuma kalau pakai dia sahaja, kena faham dia adalah mapping. Jadi anda boleh buat map anda macam-macam. Macam kita nak pergi Teluk Intan contohnya kan. Anda ada banyak guna highway, guna jalan kampung, guna udara, guna apa-apa lah. Guna bomoh kan tiba-tiba sampai. Jadi ada banyak cara. Dan apa yang kita buat lah, kita ambil cerita sama. Kita kan ambil cerita yang sama. Tu yang saya buat. Semua cat saya akan sama. Kalau cerita bertukar, kita tukar semua. Itu baru mapping kan. Okay. Okey, sekejap Okey. Ini adalah untuk NZD US dollar. Okey. Lain-lain tak ada. Kalau tanya saya, lain-lain tak ada incomplete sequence pada semasa. So, ini adalah 3 yang saya menunggu sekarang. Sekiranya indeks tak ada break, syarat untuk entry yang 3 ni adalah indeks tak break. Syarat dia adalah di indices, syarat yang ini syarat yang dia entry B ni, yang B ni, yang sini, dia semua sama. Dan yang sini, dia cuma boleh berlaku sekiranya indeks tak break. Di mana kita ada untuk mana-mana indeks lah. Kita ada paling dekat adalah UK 100 yang leading. Ini tak break. Kalau break dan anda tak masuk B tu. Nampak anda punya filter. Kalau ini tak break, syarat dia this one tak break. Kalau break, then kita akan katakan bahawa struktur ini dah mula ke atas. Nampak Kimi? Ini filter dia. Ini yang leading. Jadi kalau dia break, 4 kita ke sini. 3 kita ke sini. Ini obviously 5. Saya boleh jadikan ini sebagai flat. Faham tak? Saya boleh jadikan dia sebagai A, ini B, dan ini C sebagai running flat. Saya tak suka nak lukis flat. Tapi kalau setakat edit wave, 1, 2, 3, 1 or whatever, W, X dan Y. 1, 2, 3, 4, 5. A, B dan C. Sebagai flat, ini 4. Dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, index long. Okey. Kalau UK 100 break. Kalau UK 100 tak break dan mula ke bawah, then ini adalah peluang entry kita. Ini peluang entry kita. B di sana tadi. Kalau UK 100 break, ini tak dapat, ini akan mula ke atas. Pergerakan di sini akan mula ke atas. Ini pun sama akan mula ke atas. Menarik? Kan?
Jadi syarat dia paling dekat adalah UK 100 di sini. Nampak macam mana anda filterkan entry? Kimi. Jadi syarat dia adalah benda ni tak break. Ini tak break. Okey. Filter kita adalah kepada UK 100. So dia yang paling dekat ya. Jadi filter kita, ni filter. Filter using indices. Kita ada UK 100 cash almost. Tengok Jadi okey. Ni kita punya filter. Okey. Ini view kita sekarang. Ini sekarang semua-muanya. Baik. Okey. Ini view kita sekarang. So, sekiranya ini break kecil sangat. Okey, sekiranya di sini kita ada breakout, movement sekarang ni breakout, dan ini tak dapat. Kita akan habiskan ini sebagai A, B dan C. Just nak letak semua ni dalam Excel je. Mencabar betul nak buat manual. Tak apa. Kalau anda jumpa seorang programmer, dia boleh dibuat. Dia possible tak buat, Kimi? Kalau ada seorang programmer yang boleh programkan dia kepada sequence count. Kalau ada seorang programmer, of course, kena masukkan faktor ada filter dia kepada second dimension. Tapi kita akan lihat dia sebagai satu grup. Sekiranya UK 100, breakout ini, view ini dah tertukar. B ni tak dapat. Kita akan jadikan sini sebagai A. Nampak? 1, 2, 3, 4, 5. Ini A. Ini B. Ini C. Dan kita ke atas. Sini terangkit. Dan kalau itu berlaku, kita trade kalau breakout ke atas untuk bukan struktur yang ini. Sebaliknya, AUD JPY, CAD JPY. Sekiranya UK 100 break ke atas. Nampak? Plan A kita, ini plan A kita. Plan B kita, kalau dia break, plan B, AUD JPY, CAD JPY yang ada breakout ke atas dan tak complete lagi. Nampak apa anda punya trade plan? Sekarang, kalau break, apa plan anda? Kalau tak break, ini plan kita. Clear kan? Jadi anda trade pun clear structure mana, kat mana nak tunggu, stop loss kat mana, TP kat mana. Jadi anda faham apa yang anda tengok dekat chart dan jalan cerita ke semua. Menarik, kan? Saya nampak Sufi tadi hantar ke saya. Saya pun nak tunjuk lah, saya pun boleh buat, kan? Sufi hantar, saya baru tengok dia punya mesej. Saya cakap suluh. Suluh lah. Ni suluh dia. Boleh, Kimi? Mana Sufi Kimi? Makan. Boleh? Ni semua adalah satu, is one market. Is one market. So kalau UK 100, jadi kita punya yang jadi trigger kita sekarang ni adalah UK 100 ya. So kalau UK 100 dah break, kemungkinan besar untuk indeks-indeks lain pun akan mula dah habiskan struktur ini. Kalau tak, then kita kekal kepada view kita bahawa ini akan jatuh. Okay, tengok high di sini ya. Jadi itu menentukan whether kita akan trade atau tak trade untuk AUD US dollar, NZD US dollar. Tu dia. Sebabnya kalau indeks breakout ke atas, commodity dollars disokong. Sama, satu lagi adalah kepada minyak. Kepada minyak. Kita tengoklah struktur dia. Copper.
Tapi ni jauh. Jadi kita ambil FTSE tadi yang paling dekat. Okey. Jadi ini extend tau, nampak? Ini extend. Ini extend. 1, kan tadi petang kita cerita kan. 1, 2, 1, 2. Ini wave 3. Break. Ni yang kita cerita petang tadi. Ini break. 1 break, 2 break. Jadi ini adalah nesting. Kalau dia break out laju macam ni, then kita mungkin break untuk ni. Jadi kita akan jadikan ini 1, 2, dan the whole thing ini sebagai wave 3. Copper. Yang kita cerita pasal structure apa? Extension. Ini klasik extension. Tapi disebabkan kita masih menjangka ke bawah, sebab itu kita jadikan dia sebagai 1, 2, 3, 4 dan 5 sebelum dia ke bawah balik. Price sekarang ni berada dalam decision point di mana kita berada dalam equal leg area. Boleh tak sell dia? Tak, anda tak pergi sell copper. Ini berada dalam equal leg area. Semua sama je. Everything sama je. Okay. Gold, silver tak ada apa-apa. Gold, silver tak ada. Ini sideway market. Saya cuma berminat kalau gold buat satu lagi high, then saya minat. Ini tak buang lagi. Lupa. Satu lagi high, then saya minat. Kalau dia turun ke bawah, kita masih kekalkan kepada struktur ini. ABCW, ABCX, ABCY. Dan ini adalah wave 2. Kalau itu berlaku, tak minat. Kalau dia break out ke bawah, then ini saya minat. Kalau itu berlaku, suku saya punya portfolio, 25% saya punya portfolio akan pergi kepada aset precious metal. Sama ada ETF, sama ada underlying asset dia, gold ataupun company dia. Sebab murah. Boleh? Kalau itu berlaku. Kalau dia ke bawah. Kalau di sini, itu masih trading. Itu kecil-kecil lah. Tapi kalau dia break ke bawah ni, 1, 2, 3, dan kita jadikan ini flat. 1, 2, 3. Macam ni. 1, 2, 3, flat. 1, 2, 3. Itu anda punya connector. Ini anda tak akan dapat seumur hidup. Kalau dia berlaku macam tu, saya tak nampak dia akan berlaku lagi seumur hidup. This will be the last time gold revisit below 1,600. Kalau dia buat benda ni, memang cross fingers kalau dia buat benda tu. Kalau buat benda tu, lebar senyum saya. Semasa sini tak lebar, tak tengok pun. Orang duk tanya setiap hari, aku terima mesej kau. Siapa yang duk mesej? Gold buy ke sell? Entah. Sekarang ni sideway market. Anda ambil moving average, anda akan nampak moving average tu macam pelangi. Bertindih-tindih dia kat situ. Jadi dia tak ada trend lagi waktu tu. Waktu ni dia tak ada apa-apa. Kalau dia buat ke bawah, ini masih wave 2. Kita tak ada sequence. Kalau dia buat kalau dia buat break ke bawah, then kita ada sequence yang kita boleh masuk. Ataupun dia break out ke atas, dan kita ada 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3 kita masuk. Kan kesenang kalau trade macam tu. Daripada satu ni naik, satu turun, satu naik, break ni, pengsan. Faham? Dah lah trade benda mahal kot. Fikir-fikir kan. Benda sama yang anda sedang tengok dekat Barrick. Ni dia punya saham contohnya. Anda nampak Barrick di sini. Barrick ngam-ngam dekat B ni. Kalau ikut Barrick punya cerita, ini nak ke bawah. Ini 5 wave.
Kalau Barrick turun ke bawah, faham? Kalau Barrick turun ke bawah, ini adalah satu, dua, either view ini view ini yang pertama, view yang pertama adalah 2 ni kat bawah, ataupun view yang tadi tu 1, 2, 3, 1, 2, 3 flat, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3. Ini anda tak jumpa dah. Anda tak jumpa dah price gold kat situ. Anda tak akan jumpa lagi. Seriously. Dan silver. Faham? Ini, bang, gold mahal nak simpan banyak-banyak, bang. Betul? Betul? Ni murah. Dia tak ada alasan dia. Itu murah. Boleh? Ini murah. Ni kalau saham dia sekitar bawah $13, hoi. Raya 2 kali tahun depan, Kimi. Aidilfitri 2 kali tahun depan. Kalau dia buat yang tu. Okay, kalau dia break out ke atas, then kita habiskan dan kita terangkitkan. Ini A, ini B, ini C dan ini bermula pergerakan ke atas. Kalau ini naik ke atas, gold kuat ke atas, then gold akan buat yang kita second plan kita. Plan yang sekarang, kita punya plan sekarang. Buat 5, breakout, 1, 2, 3, 4, 5, 2 ni kita masuk. Sekarang ni gold tak ada apa-apa. Kejap buy, kejap sell, kejap buy, kejap sell. Trend mana? Kejap buy, kejap sell, kejap buy, kejap sell. Okey? Itu gold. Sama dengan kawan ni. Itu pun sama. Itu pun sama. Kalau dia buat ke atas, break 1, 2, 3, 4, 5, break 1, 2, 3, anda trade. Kalau tak, kita ada structure ini. Structure ini. 5 dan ini. Then kita akan cari untuk silver kat sini. Anda tak akan dapat price ni seumur hidup. Anda tak akan dapat price ini seumur hidup. Itu satunya bila berlaku something dalam pasaran COVID-19, sebarang slow down. This is the time untuk bagi anda melihat dan mencari peluang dalam pasaran untuk menilai aset-aset pelaburan. Okey? Start buat portfolio tu, Kimi. Jangan cuma tengok trading je. Trade cukup withdraw. Withdraw ke mana? Withdraw pergi kat sini, kumpul reta, kumpul harta. Tak payah cerita silver gold. Cerita benda yang macam ni. Sebab movement dia sama. Kalau tengok Barrick, ini ke bawah. Ini akan wave B tadi dekat S&P 500 kan. Lepas tu, S&P 500. Nampak? Sebab itu saya tak lukis FTSE. Kalau FTSE break out ke atas, then ini ke atas. Nampak? Cuma tengok FTSE je tadi. Yang ini tadi. Yang ini tadi Yang ini tadi. Kalau ini break out ke atas, ini kita akan break outkan ke atas. Tak ada dah ke bawah ni. Ini cuma alih macam ni je. Dan kita terangkitkan dan ke atas. Ini mungkin, ini satu lagi view yang high probability. Saya lukis dia macam ni based on kepada apa dia? Kepada dolar, kepada pergerakan dolar dan gold. Menarik kan?
Okey. Jadi kita lihat yang lain-lain alang-alang. Kita lihat kepada UCAT, tak ada apa-apa, UCAT masih jatuh, itu menunjukkan bahawa untuk minyak masih naik, untuk mana lagi, CAT JPY masih mencanak, ini masih mencanak, jadi ini pun masih mencanak. Jaga-jaga sikit dengan FTSE. Kalau FTSE break, then anda tak akan pergi short AUD US dollar ataupun short untuk NZD US dollar ataupun short Euro JPY. Itu filter anda. Ni dah dekat-dekat. Kalau break, ini adalah motif. 1, 2, 3, 4, 5. Itu motif. Sekarang pun, dia berada dalam area equal leg. Ini pun sekarang, seperti kita tunjukkan awal tadi, berada dalam area equal leg. Okey, berada dalam area tu. 1618 break. Belum lagi. Break high ini. Then kita tukar view. Best kan gini? Bila faham yang macam ni, nak baca market pun senang. Nak tahu mana apa nak dibuat pun senang. Kita tahu bila kita set kita kat tepi, bila kita nak masuk. Dia buat benda tu. Itulah. Tapi goal, bukannya kepada goal ni, saya would go for saham. I would go for company goal. Ataupun kalau anda ada akses kepada ETF. Kalau dia ke bawah tadi, sebabnya anda boleh pegang lama sambil menerima dividen. Anda pegang gold tu bukan ada apa pun. At least kalau currency, kalau bukan bukan Islamik, anda ada ni, anda ada terima swap kan. Tapi kalau gold negatif swap. Kalau nak swing lama-lama, silap-silapnya untung $15. Swapnya ataupun charges dia $50. Rugi je pegang. Ni bagi non-Muslim lah. Bukan senang nak cari gold tu. Okey, crosses kita masih melihat ini basically kelemahan US dollar dan kekuatan untuk apa? Sebabnya Australia dollar tak dapat kuat kalau dollar kuat. Euro GBP, GBP AUD semua sama. Everything sama. Dan GBP NZD. Sebab itu anda tak nampak UJ ni kuat. Anda tak nampak UJ ni kuat ataupun lemah. Sebab kita sedang lihat kelemahan US dollar. Tapi nak kata US dollar betul-betul dominan, tak. Sebab euro US dollar jatuh. Nak kata yen kita tak dapat kata yen kuat. Sebab indeks naik. So, dolar dan yen sedang sideways. Indeks tengah naik ke atas, but setakat ini selagi tak ada break, tak ada apa, ini cuma korektif. Jadi apa dinamik semasa? Dinamik semasa kita sedang melihat negatif dolar. Tapi not really strong negatif dolar ni, sebab euro US dollar ke bawah. Jadi ada kekuatan US dollar to certain side. Index ke atas. So basic dia everything dalam fixed dynamic. Ini. Dalam yang kecil-kecil lah. Dalam yang kecil-kecil. Ni mungkin wave 3 tapi wave 3 melengkapkan C. Kalau wave 3 melengkapkan 3 itu tak dapat menjadi apa dollar dynamic. Anda cuba fikir apa yang gerakkan, dolar ke yen? Jadi kita tahu apa plan kita. Plan utama kita masih lagi kepada 3 aset ni. Kalau break, then kita akan tengok
sekiranya break, kita akan tengok kepada AUD JPY. Kita akan tengok kepada CAD JPY. Kita akan tengok kepada GER 40. Kalau tak kena 100%. Dan US 30. Nampak trade plan kita? Plan A, ini plan B. Apa nak buat? Jadi anda sentiasa tahu apa yang anda tunggu. Itu plan B. Nampak? Break, plan B. Tak break, plan A. Jadi yang paling dekat, FTSE. Simple? Saya harap makin jelas, makin macam mana kita apply market dynamic, macam mana kita apply structure dalam pasaran, direct kepada apa yang kita nak trade, kat mana anda nak enter, kat mana stop loss. Kalau macam ini, stop loss bawah 1618. Sama, nanti kat sini kalau tarik Fibo, 1618. Sorry, kat atas ni 1618. Lain dapat nak lukis. Okey. 1618, 1618, 1618. Kan? TP 100% daripada tempat entry. 100% daripada tempat entry. 50% daripada sini, urus dagangan. Pilih salah satu untuk dollar pair. Pilih salah satu. Kalau break, then kita tunggu setup ini pula. How clear can that be? Boleh? Ya, pasaran amat jelas apa yang dia buat, apa intention dia. Cuma kita sedang tunggu apa yang dia bagi tahu kita. Kita nak ikut plan A ataupun plan B sebab FTSE dekat-dekat. Kalau FTSE tak break, then plan A. Dan kita tunggu kepada AUD US dollar, NZD US dollar untuk naik ke atas sebelum dia jatuh ke bawah balik. Ataupun Euro JPY untuk buat B, 3 wave, kita short. Kalau FTSE break, then ini semua tak dapat, kita akan tunggu, maksudnya kita akan ada continuation daripada March 2020. Jadi benda apa yang ada in complete sequence sejak daripada 03/2020 adalah 4 instrumen ni. Kan kesenang trade macam tu, Kimi? Plan A, plan B, apa yang anda tunggu, apa yang anda ni, dia macam main chess. Kamarul, simple as pimple. Pakai apa? Aku pun lupa nama ubat jerawat tu. Dah maklumlah lama tak pakai. Kamarul, apa nama ubat jerawat tu Kamarul? Lupa dah. Yang Oksi, ya Allah. Oksi apa dah nombor-nombor dia? Oksi lah. Oksi. Iklan Oksi sekejap. Buat benda tu je, ulang. Jangan trade yang setiap lekuk ni, jangan. Dan anda faham apa yang anda tengah tengok. Alah, lapar ni, tak makan lagi. Oksi, nak ingat nama Oxiten. Oxiten. Simple. Inilah application apa yang anda belajar selama ni. Mula-mula Kamarul ikut dia punya kerut kat dahi dia, tak tahu macam mana nak kira dah Kamarul. Sekarang ni tunjuk ni dia, ni macam mana nak pakai dia. Ni cara nak pakai dia. Boleh Kamarul? Hopefully dapat tangkap konsep dia. Bincang-bincang dalam Discord tu, tanya-tanya soalan, bincangkan. Saya akan guide kalau lari. Kalau dia macam tu saya senyap je. Tapi saya baca, sebab saya tak baca, saya baca. Saya akan guide kalau lari. Kalau okey, salah sikit-sikit, kalau tak ada orang tegur, saya tegur. Kalau lari jauh sangat, saya pergi tegur lah kan. Tetapi biar some of you dah tangkap dia punya konsep, kan? Selagi ada incomplete sequence, tunggu correction, apa correlate dengan apa,
Sebab semua satu, semua sama. Boleh? Okey, itu sahaja daripada saya. Kalau tak ada sebarang soalan? Lain-lain tak ada. Lain-lain kalau ada saya dah ceritakan. Minyak pun sama. Nah, minyak. Mana minyak? Kejap. Betul. Minyak pun sama. Jadi kalau dia buat yang B ni, kita trade. Kalau dia breakout ke atas, ini 3. Kita masih lagi structure March. Faham tak? Kalau dia breakout ke atas, ini 1, ini 2, ini 3, ini 4, ini 5. Ya? Kalau dia breakout 1, 2, 3, 4, 5, break 1, 2, 3, anda trade. Kalau itu cerita dia, ini tak boleh, ini kena apa? Tak boleh break ya. Kalau dia break itu stagflation. Faham? Kalau ini break, sini tengah wave 3 lagi. Geleng kepala. Saya akan geleng kepala. Kalau itu berlaku, tunggu crash yang besar tahun depan. Kalau itu berlaku. Alhamdulillah. Ya. Simple. Konsep dia amat simple. Try buat benda ni, Kamarul. Buat macam saya. Ambil cat-cat saya. Ada nampak kan cat-cat saya? Anda buat yang macam saya buat ni. Lepas tu anda tengok. Kenapa Zul letak macam tu? Anda akan nampak dia sama je. Time frame janganlah ambil H4 banding dengan weekly. Weekly tu hujung minggu je saya update. Kecuali ada perubahan besar lah kan. Tapi dia sama. Dia sama, cerita sama lah. Kalau dia tak sama, kita nak cerita sama macam mana. Okey, boleh Alhamdulillah. Okey, InsyaAllah kita bersama lagi pada esok. Saya punya sesi 2 sampai 4 seperti biasa. Jangan lupa, malam besok kita akan ada kita punya Follow the Bull Show, saya dan Imran. Kita akan bincangkan the whole outlook dalam pasaran 2021 dan 2022 secara besarnya. Kita dah hujung tahun ni dan mula merancang portfolio anda, belanjawan anda untuk tahun depan. Labur dalam satu sistem, dagangkan sistem anda. InsyaAllah kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.